Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizwan daripada Al-Faisal Group. So, sebesikit saya nak explain berkaitan tentang perbezaan insurans dan takaful, sebab ramai orang menganggap insurans dan takaful ni sama. So, sebenarnya dia tak sama, sangat-sangat berbeza. Bermula daripada akad sehinggalah pelaksanaan dia. So, at the same time saya akan explain sikitlah berkaitan macam mana takaful ni berfungsi. Okay, permulaannya kalau ikutkan Majlis Fatwa Negara telah menetapkan pada tahun 2013, insurans ini diharamkan kepada orang-orang Islam untuk ambil, dan alternatif yang terbaik adalah untuk mengambil takaful sebagai perlindungan. Sebab apa? Yang pertama adalah disebabkan akad. Kenapa disebabkan akad? Sebab insurans menggunakan akad jual beli. Kalau ikutkan akad jual beli, ada 4 perkara yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga akad, dan yang keempat barang yang nak dijual lah. Tapi memandangkan hanya 3 sahaja yang komplit. Dia tak komplit lagi satu, which is barang yang dijual. So dekat situ menyebabkan ada berlaku perjudian, maisir, yang mana bila kau sakit aku cover. Tapi hak aku nak cover atau tak cover terserah pada aku. Syarikat ada orang kata ada orang panggil macam mana? Dia ada kuasa untuk menentukan aku boleh aku bayar ke atau tak bayar, itu terserah pada akulah. Okey, macam takaful, dia menggunakan akad tabaruk. Okay, akad tabaruk ni dia ada dua dalam tu, iaitu tabaruk dan ta'un. Tabaruk ni adalah saling tolong-menolong, ta'un ni adalah membuat sesuatu kebajikan. Kalau kita gabung kepada dua adalah saling tolong-menolong membuat sesuatu kebajikan. So kalau tengok gambar sebelah ni, alhamdulillah dalam mana-mana takaful, dia punya figure dia memang macam tu, which is dia akan pecah dalam dua tabung, iaitu tabung tabaruk dan tabung simpanan. So perbezaan yang kedua adalah insurans dia akan letak dalam satu pool money, iaitu satu tabung saja, dan satu tabung itulah yang akan diinvest, yang akan membayar manfaat orang lain, dan juga yang akan dia ambil profit daripada tabung itulah. Tapi di takaful dia dah siap-siap pecah dua tabung, satu tabung tabaruk dan satu tabung pelaburan. So tabung tabaruk ni tugas dia adalah untuk membayar pampasan kepada peserta-peserta takaful lain, yang mana yang mereka contohlah kena sakit kronik ke, meninggal dunia ke, atau balu yang ditinggalkan, suami dia dah meninggal ke, kemalangan ke kan. So itu tugas dalam tabung tabaruk itulah. Okey. So sedikit sebanyak dari konsep takaful ni, kalau encik atau puan bayar bulan-bulan atau carum bulan-bulan, sebenarnya kita dah bersedekah kepada mereka. Secara tak langsung pahala sedekah tu sampai kat kita. Maybe 2-3 bulan kita carum, contohlah 500 atau 200 daripada amount yang kita carum ni dah sampai dah kepada orang peserta takaful yang terkena musibah. So alhamdulillah, selalunya yang saya jumpa memang mereka akan sangat-sangat berterima kasih, dan cuma tak diwawarkan dalam media lah kan. Mereka sangat berterima kasih dan mereka mendoakan peserta-peserta takaful yang lain sihat walafiat, dilimpahkan rezeki, dan itulah salah satu ajaibnya, indahnya dalam takaful. Okay, seterusnya, kalau ikutkan dalam insurans, mereka akan melabur sama juga dengan takaful. Mereka akan melabur juga, cuma mereka melabur di dana-dana yang non-syariah, atau ada juga yang melabur di syariah punya dana. Cumanya kita tak tahu. Maksudnya kita tak tahu dari segi profit taking dia macam mana, interest dia macam mana dia ambil. So dekat situ menyebabkan akan ada syubhah lah, benda yang tidak pasti, dan akan melibatkan diri dari segi riba. Okay? Dalam takaful pula, kita dah pecah dalam tabung pelaburan, yang mana tabung pelaburan ni tugas dia akan invest, di mana confirm lah dia akan invest ke dana Islamik, dana-dana yang mematuhi syariah, dan at the same time dia akan memberi pulangan kepada peserta-peserta takaful. Okey, so kalau tengok gambar rajah sebelum ni,
kalau yang saya tunjuk sebelah ni, pada awal kemasukan T1, T2, T3 ni bermaksud adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau ikutkan, dia akan banyak pergi kepada tabung tabaruk dahulu, baru pergi ke tabung simpanan. Sebab apa? Dia akan penuhkan tabung tabaruk dahulu, baru dia penuhkan tabung simpanan. Okey. So, daripada situ sebenarnya kita tak boleh nak mengatakan ianya satu simpanan. Sebab apa? Dia dalam bentuk nilai tunai. Mana-mana company pun, dia dalam bentuk nilai tunai, which is dia dalam bentuk kata pelaburan. Dia melabur. Kalau kata simpanan ni kita masuk 100, kita keluar RM100. Tak. Macam takaful ni tak adalah. Okey, mana-mana takaful pun macam tu. Okey. So, tugas tabung pelaburan ni dia ada 3. Okey, yang pertama, dia akan membantu para klien jika berlaku kenaikan cas tabaruk, sebab kita kan umur keep on naik kan. So bila berlaku kenaikan orang kata kenaikan cas tabaruk tu setiap satu orang kata umur tu, so takaful akan ambil sikit daripada pelaburan ni untuk top up supaya klien ni dia tidak terbeban dengan kenaikan harga. Dan alhamdulillah sepanjang 15 tahun di Takaful Ikhlas, so far hanya satu produk je yang naik. Itu pun melibatkan dengan medical card. Sebab apa? Memang ikutkan start daripada tahun lepas, memang kata inflation pun dah naik dalam 8% semua. So semua syarikat, bukan Takaful Ikhlas saja, semua syarikat memang akan naik harga untuk medical card. Tapi di produk-produk lain alhamdulillah memang still maintain sehinggalah sekarang. Okay. So itu bantuan yang pertama lah. Yang kedua juga, dia membantu dari segi jika berlaku yang mana contohlah na'udzubillah min zalik, saya tak ada atau auto debit tak berjalan ke macam mana lepas 5 tahun dah berjalan cantik, tiba-tiba stop. Kan? So pihak takaful dia akan ambil sikit daripada tabung pelaburan ni untuk top up kepada cas tabaruk untuk aktifkan polisi tu. Sebab apa? Supaya polisi tu keep on aktif sehinggalah tabung pelaburan tu habis. Barulah polisi tu tutup. Sebab saya baru saja tahun lepas jumpa dengan seorang klien open yang dah lama dah dia tak mencarum di Takaful Ikhlas, tapi polisi dia masih aktif. Dia start mencarum pada 2008, dia last mencarum dalam 2013. So daripada 2013 hingga 2020, selama 7 tahun tak ada apa-apa caruman sekalipun, tapi takaful atau dia punya sijil takaful masih lagi maintain aktif. Sebab apa? Ada nilai tunai dalam tabung pelaburan dia lah. So alhamdulillah sekarang pun dia keep on orang kata keep on tengok dengan dia punya progress untuk nilai tunai dia, dan alhamdulillah dia nampak dekat situ bahawa dia pun sendiri terkejut. Saya sendiri pun terkejut sebab 7 tahun dia bayar 5 tahun tapi 7 tahun boleh sustain. Dekat situ miracle yang berlaku lah. Okay. So seterusnya dia akan membantu klien kalau macam contoh alhamdulillah klien sihat walafiat sehinggalah polisi matang. So akan ada certain amount yang akan diberikan kepada klien lah sebagai sijil tu dah matang, dan some amount tu boleh diberikan kepada klien. Okay. So itu sahaja explanation saya. So kalau ada apa-apa pertanyaan lanjut, kalau tak faham lagi, tak apa, boleh je WhatsApp saya boleh bantu untuk fahamkan. Kalau tak melalui voice note, saya akan type lah, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.